Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Seksyen 2 semester 6 akan membentangkan jurnal gaya keibubapaan dalam subjek penlibatan ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak, iaitu HCE 2053. Saya, Nur Hazirah binti Abdullah, PTM 180706567 dan rakan-rakan saya iaitu Nurul Syazwani binti Muhammad Azman, PTM 180706535, Nur Nadia Nabiha binti Mazlan, PTM 180706568, Wan Nurul Aisyah binti Wan Ali, PTM 180706547. Dan akhir sekali, Siti Aina Asila binti Abdul Razak, PTM 180706531. Jurnal pertama, kami mengambil tajuk Masalah salah laku agresif di kalangan pelajar sekolah rendah dan hubungannya dengan gaya keibubapaan. Okey, pengenalan. Tajuk jurnal ini mengenai masalah salah laku agresif di kalangan pelajar sekolah rendah dan hubungannya dengan gaya keibubapaan. Kajian ini telah dirintis oleh Asmah Subuh, Nurul Huda Azizi dan Mashila binti Hamzah yang diterbitkan dalam Journal of Education, Psychology and Counselling, Volume 1 Mac 2011. Lokasi kajian ini telah dibuat di sebuah sekolah rendah di pinggir bandar daerah Johor Bahru. Matlamat kajian ini adalah mengenai hubungan antara gaya keibubapaan dengan salah laku pelajar sekolah dan responden yang telah terlibat seramai 130 orang pelajar. Borang soal selidik telah digunakan sebagai instrumen kajian. Rencana mengenai masalah disiplin pelajar seringkali diwawar sejak akhir-akhir ini. Pelbagai langkah dan strategi diambil oleh pihak yang bertanggungjawab, tetapi masalah ini masih belum dapat diatasi sepenuhnya sehingga turut membimbangkan kerajaan, pihak sekolah, ibu bapa dan masyarakat secara amnya. Kajian ini menunjukkan bahawa remaja melalui proses penyesuaian dalam pembentukan diri sebagai seorang individu dari segi aspek biologikal, kognitif, emosi dan sosial sepanjang proses untuk menjadi dewasa. Sajid 2007 ada menegaskan bahawa golongan yang bertanggungjawab dalam membawa kewujudan budaya jenayah di sekolah maupun di luar sekolah adalah keluarga, iaitu ibu bapa sendiri dalam memainkan peranan. Keluarga adalah sebuah institusi sosial yang memainkan peranan penting dalam membentuk sasiah dan tingkah laku moral pelajar. Pada peringkat ini juga, mereka mudah dipengaruhi dengan rakan sebaya dan belum mempunyai jati diri, harga diri, hormat diri individu. Dengan itu, disiplin pelajar adalah tanggungjawab masyarakat dan ibu bapa dalam membendung remaja dari terjebak dengan pelbagai masalah laku yang tidak diingini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nadia Nabiha binti Mazlan. Hari ini saya akan membincangkan tentang tujuan jurnal 1 iaitu masalah salah laku agresif di kalangan pelajar sekolah rendah dan hubungannya dengan gaya keibubapaan. Tujuan yang pertama adalah untuk menekankan mengenai masalah salah laku agresif di kalangan pelajar sekolah dan hubungannya dengan gaya keibubapaan. Yang kedua, mengetahui dapatan kajian yang dilakukan oleh pelajar sekolah iaitu salah laku vandalism bagi salah laku kenakalan, salah laku buli adalah bagi salah laku fizikal dan salah laku melawan guru adalah bagi salah laku verbal. Yang ketiga, dapatan kajian ini menunjukkan terdapat hubungan signifikan di antara gaya keibubapaan yang diamalkan oleh ibu bapa pelajar dengan pelibatan ibu bapa dalam aktiviti harian yang dilakukan oleh pelajar di sekolah. Yang keempat, untuk mengenal pasti jenis-jenis gaya keibubapaan yang diamalkan oleh ibu bapa pelajar itu sendiri di sekolah ini seperti autoritatif, authoritarian, permisif dan pengabaian. Yang kelima, untuk memberi tumpuan kepada dua jenis ciri-ciri dalam mengamalkan gaya keibubapaan di rumah iaitu ciri mengarah dan ciri responsif. Yang keenam,
Kajian ini bagi penglibatan ibu bapa ini memberikan tumpuan kepada penglibatan mereka dengan mempelbagaikan aktiviti harian anak-anak mereka ketika di sekolah. Saya Nurul Syazwani binti Muhammad Azman. Di sini saya akan membentangkan objektif yang terdapat di dalam jurnal yang pertama. Antaranya ialah mengenal pasti tahap salah laku kenakalan, ponteng dan vandalism pelajar yang dilakukan di sekolah. Yang kedua, mengenal pasti tahap salah laku fizikal, buli, gaduh, perilaku kelucahan pelajar yang dilakukan di sekolah. Yang ketiga, mengenal pasti tahap salah laku verbal melawan guru, melawan pengawas dan ugut pelajar yang dilakukan di sekolah. Yang keempat, mengenal pasti jenis-jenis gaya keibubapaan, autoritatif, authoritarian, permisif dan pengabaian yang diamalkan oleh ibu bapa pelajar di sekolah. Dan yang terakhir, mengenal pasti tahap penglibatan ibu bapa dalam aktiviti harian yang dilakukan oleh pelajar di sekolah. Terdapat 8 persoalan di dalam jurnal yang pertama. Antaranya ialah, apakah salah laku pelajar yang paling dominan bagi salah laku kenakalan antara ponteng dan vandalism yang berlaku di sekolah? Yang kedua, apakah salah laku pelajar yang paling dominan bagi salah laku fizikal antara buli, gaduh dan perilaku kelucahan yang berlaku di sekolah? Yang ketiga, apakah salah laku pelajar yang paling dominan bagi salah laku verbal antara melawan guru, melawan pengawas dan ugut yang berlaku di sekolah? Yang keempat, apakah jenis gaya keibubapaan sama ada autoritatif, authoritarian, permisif dan pengabaian yang diamalkan oleh ibu bapa pelajar yang paling dominan? Yang kelima, apakah tahap penglibatan ibu bapa dalam aktiviti harian yang dilakukan oleh pelajar di sekolah? Yang keenam, adakah terdapat hubungan yang signifikasi antara salah laku pelajar yang dilakukan di sekolah seperti salah laku kenakalan, fizikal dan verbal dengan penglibatan ibu bapa dalam aktiviti harian yang dilakukan oleh pelajar di sekolah? Yang ketujuh, adakah terdapat hubungan yang signifikasi antara jenis-jenis gaya keibubapaan sama ada autoritatif, authoritarian, permisif dan pengabaian pelajar dengan penglibatan ibu bapa dalam aktiviti harian yang dilakukan oleh pelajar di sekolah? Yang ke-8, adakah terdapat hubungan yang signifikasi antara salah laku pelajar yang dilakukan di sekolah seperti salah laku kenakalan, fizikal dan verbal dengan jenis-jenis gaya keibubapaan yang diamalkan oleh ibu bapa pelajar? Kemudian, saya akan membentangkan metodologi dan perbincangan. Untuk metodologi yang pertama adalah untuk mencari perhubungan di antara gaya keibubapaan dengan salah laku pelajar yang dilakukan di sebuah sekolah rendah pinggir Bandar Johor Bahru. Yang kedua, reka bentuk yang dipilih adalah kajian tinjauan, iaitu salah satu cara penyelidikan destruktif. Yang ketiga adalah kajian ini menggunakan kaedah soal selidik untuk mendapatkan maklumat dan data yang diperlukan. Bagi kajian mengenai latar belakang responden serta salah laku yang dilakukan di sekolah,
Penyelidik telah membina soal selidik berdasarkan kepada salah laku yang bersesuaian dengan persekitaran di sekolah rendah mengikut keperluan dan objektif kajian. Kemudian perbincangan. Daripada hasil perbincangan, daripada analisis ke atas salah laku pelajar di sekolah dan hubungannya dengan jenis-jenis gaya keibubapaan yang diamalkan oleh ibu bapa pelajar, menunjukkan indeks kolerasi yang positif di mana hubungan antara salah laku pelajar di sekolah dengan gaya keibubapaan yang diamalkan oleh ibu bapa pelajar adalah berkadar secara langsung. Kemudian, secara keseluruhannya, berdasarkan kepada keputusan analisis ini, dapat disimpulkan bahawa gaya keibubapaan yang diamalkan oleh ibu bapa pelajar tidak mempengaruhi perlakuan salah laku pelajar di sekolah. Secara keseluruhannya, jurnal ini membincangkan salah laku yang dilakukan oleh pelajar di sebuah sekolah rendah di pinggir bandar daerah Johor Bahru. Salah laku kenakalan yang paling dominan adalah salah laku vandalism diikuti dengan ponteng sekolah, manakala salah laku fizikal yang paling dominan pula adalah buli diikuti bergaduh dan perilaku kelucahan. Amalan gaya keibubapaan jenis autoritatif adalah merupakan amalan gaya keibubapaan yang paling dominan kerana mempunyai kekerapan yang paling tinggi. Sememangnya anak-anak lahirnya suci, tetapi banyak dipengaruhi oleh didikan ibu bapa sendiri. Walau bagaimanapun, faktor-faktor luaran yang wujud di sekeliling mereka mampu mempengaruhi tingkah laku anak-anak seperti masalah sosial. Hal ini menunjukkan bahawa setiap salah laku yang dilakukan oleh pelajar tiada hubungan yang signifikan dengan gaya keibubapaan yang diamalkan oleh ibu bapa pelajar sendiri, tetapi dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara gaya keibubapaan yang diamalkan oleh ibu bapa pelajar dengan pelibatan ibu bapa di dalam aktiviti harian pelajar. Tuntasnya, pengaplikasian gaya keibubapaan yang bersesuaian adalah sangat penting kerana ia memberikan implikasi yang cukup besar kepada anak dalam jangka masa panjang. Bukan itu saja, bahkan ia turut memberi kesan kepada golongan remaja pada masa kini dalam menilai, memilih serta mengaplikasikan sesuatu gaya keibubapaan itu terhadap anak mereka pada masa akan datang. Antaranya, ibu bapa perlu mendidik dan memperbetulkan tingkah laku maupun salah laku anak dengan cara mendisiplin, bukannya dengan memberi hukuman. Dengan cara ini dapat membantu untuk mengajar kanak-kanak kemahiran baru serta mengenai bagaimana untuk mengawal tingkah laku, menyelesaikan masalah dan mengendalikan emosi dan perasaan yang mendatangkan ketidakselesaan pada diri. Selain daripada itu, ibu bapa mempunyai pengaruh yang kuat dalam memberi sumbangan terhadap pembentukan akhlak remaja. Jadi, ibu bapa perlu menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak supaya mereka dapat mencontohi berdasarkan apa yang telah mereka perhatikan. Ibu bapa harus diwajibkan menghadiri kursus keibubapaan sebelum melangsungkan perkahwinan mereka, supaya bakal ibu bapa dapat melengkapkan diri mereka dengan pengetahuan keibubapaan dan cara untuk menguruskan rumah tangga. Sesungguhnya, peranan ibu bapa dalam membentuk peribadi anak-anak sangat besar dan penting.
Jika dicorakkan dengan baik, maka baiklah dan cantiklah kanvas itu. Jika dicorakkan secara sambil lewa dan buruk, maka begitulah coraknya. Jurnal kedua, kami mengambil tajuk peranan gaya keibubapaan dalam pembentukan kecerdasan emosi remaja luar bandar. Satu tinjauan awal di Sabah. Pengenalan. Jurnal ini telah menekankan mengenai peranan gaya keibubapaan dalam pembentukan kecerdasan emosi remaja luar bandar, iaitu satu tinjauan awal di Sabah. Dan jurnal ini diterbitkan dalam Jurnal Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia pada 17 Disember 2017. Kajian ini telah dirintis oleh Abdul Adib Asnawi, Lailawati Madla atau Endalan dan Agnes Sombulin. Lokasi kajian ini dibuat di sekolah luar bandar di Sabah dalam kalangan remaja yang berumur 15 hingga 17 tahun. Matlamat kajian ini adalah bertujuan untuk melaporkan pengaruh gaya keibubapaan terhadap pembentukan kecerdasan emosi remaja luar bandar. Selain itu, kajian ini turut meneliti perbezaan kecerdasan emosi dan penerimaan gaya keibubapaan mengikut jantina. Hal ini kerana kebanyakan isu yang berlaku pada masa kini, khususnya yang melibatkan golongan remaja, menunjukkan bahawa kurangnya kebolehan atau keupayaan mereka dalam menguruskan emosi. Perkara ini terbukti berdasarkan kes-kes yang tersebar di media masa yang menunjukkan remaja hari ini mengalami kepincangan melibatkan emosi. Kesemua isu ini dijelaskan sebagai ketidakupayaan dalam menguruskan emosi. Badrul Zaman 2006 atau lebih tepat lagi, kurangnya kecerdasan emosi dalam kalangan si pelaku. Ini selaras dengan pernyataan Noria 2008 yang telah dijelaskan bahawa cetusan emosi yang berlaku merupakan satu petunjuk yang menggambarkan tahap kecerdasan emosi seseorang individu. Kajian ini dapat disimpulkan bahawa perkara yang berlaku pada hari ini sedikit sebanyak menjadi cerminan kepada asuhan yang diterima oleh remaja, iaitu pendekatan gaya keibubapaan yang telah diaplikasikan oleh ibu bapa dalam membesarkan anak-anak mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aina Asilah binti Abdul Razak. Hari ini saya akan membentangkan jurnal 2 saya iaitu peranan gaya keibubapaan dalam pembentukan kecerdasan emosi remaja luar bandar iaitu satu tinjauan awal di Sabah. Hari ini saya akan membentangkan tujuan iaitu tujuan kami mengkaji adalah tentang kajian yang memberi tumpuan kepada pembentukan kecerdasan emosi dengan melihat faktor keluarga. Kajian yang kedua adalah keluarga merupakan sokongan sosial yang utama bagi setiap manusia kerana keluarga menyumbang kepada perkembangan dalam pelbagai aspek, termasuklah kecerdasan emosi. Yang ketiga, kajian-kajian sebelum ini menunjukkan bahawa gaya asuhan ibu bapa dan amalan keibubapaan didapati mempengaruhi kawalan kendiri kanak-kanak. Contohnya, gaya asuhan ibu bapa dalam kehidupan seharian juga mampu mempengaruhi kawalan kendiri kanak-kanak dan kanak-kanak mampu mengawal kecerdasan emosi mereka. Yang keempat, kajian empirikal yang telah dijalankan membuktikan bahawa pelajar luar bandar terlibat dengan pelbagai masalah disiplin yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pelajar di bandar. Akhir sekali, dapatan remaja mengenai kecerdasan emosi yang tinggi mempunyai kecenderungan yang rendah untuk melakukan masalah disiplin. Di sebaliknya pula, remaja yang mempunyai kecerdasan emosi yang rendah didapati mempunyai kecenderungan yang tinggi dalam melakukan masalah disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nur Aisyah binti Wan Ali. Hari ini saya akan membentangkan beberapa objektif kepada jurnal 2, iaitu peranan gaya keibubapaan dalam pembentukan kecerdasan emosi remaja luar bandar. Antaranya ialah yang pertama, mengkaji pengaruh gaya keibubapaan terhadap pembentukan kecerdasan emosi dalam kalangan remaja luar bandar. Yang kedua pula ialah mengkaji perbezaan jantina terhadap kecerdasan emosi dalam kalangan remaja luar bandar. Dan yang ketiga pula ialah mengkaji perbezaan jantina terhadap penerimaan gaya keibubapaan dalam kalangan remaja luar bandar.
metodologi jurnal 2 iaitu kajian yang dijalankan adalah untuk mengukur konstruk gaya keibubapaan dan mengukur konstruk kecerdasan emosi responden. Kajian ini adalah pelajar yang berusia dari 15 hingga 17 tahun, terdiri daripada pelajar tingkatan 3 hingga tingkatan 5 di sekolah kerajaan sekitar daerah Beaufort dan Kudat Sabah. Kajian ini menggunakan reka bentuk kuantitatif di mana kaedah penjayaan ini dipilih dengan mengedarkan borang soal sidik yang digunakan kepada remaja luar bandar bagi mendapatkan data, iaitu dalam jurnal ini adalah dia menggunakan borang soal sidik iaitu untuk mendapatkan data daripada remaja luar bandar. Okey, alat kajian ini terbahagi kepada 3 domain iaitu authoritarian, autoritatif dan permisif. Akhir sekali, kajian ini adalah menggunakan 2 ujian iaitu ujian geograsi pelbagai bagi mengkaji pengaruh gaya keibubapaan terhadap kecerdasan emosi dan ujian sampel bebas digunakan bagi mengkaji perbezaan jantina terhadap penerimaan gaya keibubapaan serta perbezaan jantina terhadap kecerdasan emosi. Iaitu kajian ini menggunakan 2 ujian iaitu ujian geograsi dan ujian sampel bebas bagi mengkaji perbezaan antara jantina lelaki dan perempuan dari segi penerimaan gaya keibubapaan serta perbezaan jantina terhadap kecerdasan emosi siapa yang lebih meningkat dan siapa yang lebih menurun iaitu antara lelaki maupun perempuan. Okey. Perbincangan jurnal 2 adalah keputusan pengaruh gaya keibubapaan terhadap pembentukan kecerdasan emosi remaja luar bandar ialah secara signifikannya positif. Gaya keibubapaan autoritatif mempengaruhi pembentukan kecerdasan emosi remaja, khususnya dalam kalangan remaja luar bandar. Terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina terhadap kecerdasan emosi. Hal ini menunjukkan remaja perempuan menunjukkan kecerdasan emosi yang lebih tinggi berbanding lelaki. Jadi di sini, kajian ini mendapati iaitu remaja perempuan menunjukkan kecerdasan emosi yang lebih tinggi berbanding lelaki. Kajian tersebut juga mendapati ibu dan bapa menggunakan lebih banyak kata-kata emosi kepada anak perempuan berbanding anak lelaki. Maksudnya di sini, ibu bapa menggunakan lebih banyak kata-kata emosi daripada dan membuahkan kata-kata emosi lebih kepada perempuan berbanding anak lelaki. Jadi dekat sini, kecerdasan emosi perempuan adalah lebih tinggi berbanding lelaki. Akhir sekali, kajian ini dikaji bagi mengetahui kepentingan kecerdasan emosi dan gaya keibubapaan dalam kalangan remaja sekolah di luar bandar iaitu yang dikaji adalah sekolah Beaufort dan Kudat Sabah. Okey, kesimpulannya pula ialah secara keseluruhannya, dapatan kajian ini menyatakan tahap kecerdasan emosi remaja berada pada tahap tinggi kerana mempunyai hubungan positif dan kuat dengan gaya asuhan autoritatif. Tahap kecerdasan emosi yang tinggi mungkin kesan daripada gaya asuhan ibu bapa yang diterima oleh remaja. Didikan dan belayan ibu bapa jenis autoritatif sentiasa digunakan berbanding authoritarian dan permisif. Gaya asuhan autoritatif ini dapat melahirkan remaja berkeyakinan diri, lebih berani, berdikari dan juga bijak menjaga batasan di dalam tingkah laku pada masa akan datang. Perkembangan kecerdasan emosi anak dipengaruhi oleh gaya keibubapaan yang digunakan sebagai faktor sosial. Penerimaan gaya keibubapaan autoritatif di Malaysia ini wajar sama ada remaja di dalam bandar maupun di luar bandar mengikut jantina adalah sama rata. Dalam usaha kerajaan membentuk modal instan, penekanan kepada melahirkan anak-anak yang mempunyai kualiti dari segi emosi perlu diberi perhatian. Ibu bapa juga perlu berperanan mempunyai ciri pribadi yang baik bagi membolehkan membentuk hubungan yang berkesan kepada anak-anak. Ibu bapa hendaklah sentiasa berupaya dan bersedia untuk bersikap terbuka dan jujur sama ada yang positif maupun negatif. Hal yang demikian, ibu bapa menjadi role model supaya anak-anak bersifat terbuka, jujur dan juga ikhlas.
Ibu bapa yang terlalu memberi kebebasan dan kurang memberi perhatian kepada anak akan mudah terdedah kepada perkara-perkara negatif. Dengan ini, ia dapat menyumbangkan kepada pembentukan kecerdasan emosi yang rendah. Akhir sekali, sekolah adalah tempat yang kedua dalam memainkan peranan yang penting untuk remaja. Jika persekitaran sekolah yang kotor dan tidak selamat juga boleh menyebabkan emosi remaja adalah rendah. Oleh itu, pihak sekolah berperanan membantu ibu bapa bagi menyediakan persekitaran yang selamat dan terapeutik juga penting bagi perkembangan remaja untuk kecerdasan emosi mereka. Kecerdasan emosi yang tinggi dapat bantu meningkatkan perkembangan remaja dalam akademik dan sosial. Justeru, remaja perlu diberi peluang mempraktikkan setiap ciri kecerdasan emosi dalam suasana budaya sekolah yang positif untuk melalui aktiviti kemasyarakatan. Okey, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.